Kita ambil sedikit sebanyak berkenaan dengan Al-Quranul Al-Karim. Tapi kita tak bincang banyak. Kita akan ambilnya satu perkataan sahaja dalam Al-Quranul Al-Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala dia membuat al-amthal. Orang panggil contoh. Maka di antara contoh yang Allah buat ialah berkenaan dengan binatang-binatang. Dan Al-Quran ada sebutnya orang panggil al-khinzir, ada sebutnya al-kalbu, ada sebutnya al-himar, ada sebutnya al-bighal, ada sebutnya Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan taufik untuk kita berada dalam halaqatul ilmi sementara waktu duha. Baik, bulan Ramadan orang panggil bulan Al-Quranul Karim. Jadi saya ketepikan seketika berkaitan dengan siratul rasuli sallallahu ataupun siratu as-sahabat radhiyallahu taala alaihim ajma'in. Kita ambil sedikit sebanyak berkenaan dengan Al-Quranul Al-Karim. Tapi kita tak bincang banyak. Kita akan ambilnya satu perkataan sahaja dalam Al-Quranul Al-Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala dia membuat al-amthal. Orang panggil contoh. Maka di antara contoh yang Allah buat ialah berkenaan dengan binatang-binatang. Dan Al-Quran ada sebutnya orang panggil al-khinzir, ada sebutnya al-kalbu, ada sebutnya al-himar, ada sebutnya al-bighal, ada sebutnya ni nama-nama yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam Al-Quranul Karim. Tapi matlamat sebalik apa yang disebutkan oleh Allah sebenarnya tashbih. Tashbih ni dalam ilmu balaghahnya untuk nak menyerupai dengan benda tersebut. Pada pihak ada kecerdikan dia, kekuatan dia, kan? Maka dalam sebanyak-banyak binatang yang ada dalam Al-Quranul Karim, kita pilih satu saja, iaitu perkataan al-himar. Kan? Perkataan al-himar, mufrad dia, jamak dia al-hamir ataupun humur. Jadi dalam Al-Quranul Karim ada 5 tempat perkataan al-himar. Satu dalam suratul Luqman ayat yang ke-19. Yang kedua dalam suratul Baqarah ayat yang ke-259. Yang ketiga dalam suratul Nahli ayat yang ke-8. Yang keempat dalam suratul Al-Jum'ah ayat yang ke-5. Dan yang ke-6 dalam suratul Al-Muddathir ayat yang ke-50. Jadi sebalik 5 ayat ini yang Tuhan sebut perkataan al-himar sebagai tashbih. Tashbih ini, biar kita fahamnya dulu, bukan bermaknanya memberi modal bagi kita untuk mentashbihkan orang lain dengan perkataan-perkataan seperti mana yang disebutkan oleh Al-Quran. Contoh, kita nak kata orang ni yang tak beragama Islam, kita kata kepada dia, contoh, engkau ni khinzir lah. And bila orang tanya kita, kenapa engkau kata begitu kat dia? Takkah Quran kata, and kamasalil kalb, kau ni seumpama binatang anjing. Bolehkah kita nak kata kepada orang sebegitu? Ataupun kita nak lontarkan kata-kata begitu kepada orang yang kufur dan sebagainya. Sebahagian besar para ulama mengatakan kita memahami Al-Quran jika perbuatan kita begitu adalah maksud kita sudah memahami salah.
Oleh kerana maksud Al-Quran bukan nak tuduh orang tu, bukan nak kata kepada orang tu, tetapi sifat yang ada pada orang tu seperti mana sifat yang Tuhan buat perbandingan. Maka sifat itu tidak semestinya orang yang lain itu bersifat dengan sifat yang sama, walaupun dia adalah orang yang agama yang sama, ataupun dia ni orang yang bukan Islam. Oleh kerana itu, hati-hati dalam menuduhkan orang dengan kata-kata seperti mana kita dengar Al-Quran, kamasalil kalb, seperti anjing, kamasalil himar, seperti galdai. Tetapi apa yang ada pada orang tu tak ada pada sifat al-himar, maka tak boleh kita mengatakan begitu, kerana dia adalah manusia. Asal kejadiannya, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Baik, jadi satu perkataan al-himar ataupun al-hamir, himar, hamir, benda yang samalah, tapi yang hamir tu jamak, maksudnya galdai. Biasanya Tuhan buat perbandingan binatang galdai dalam Al-Quranul Karim ini pada tempat-tempat yang tak baik. Nabarat, pada tempat-tempat yang tidak baik. Sebab apa? Sebab asal kejadian khilqatul himar, kejadian binatang himar ni jenis yang tak sama dengan binatang lain. Nak kata kuda, bukan. Nak kata bagal, bukan. Nak kata cerdik macam kuda, tak cerdik. Nak kata kuat macam kuda pun tak kuat. Jadi al-himar, binatang yang disebutkan dengan perkataan dalam bahasa Arab ialah tafih. Tafih ni jenis macam orang panggil kan, tak tahu halah tuju. Hidup dia tu, dia binatang ni pun dia ada juga. Khalaqallahu, orang panggil al-an'am ini, dia adalah orang panggil tujuan hidup dia. And tetapi al-hamir ataupun al-himar ini, dia hidup jenis orang panggil digunakan sepenuhnya oleh manusia. And biasanya angkut barang, and angkat barang, seksa dan sebagainya. Jadi benda yang ada pada tanggungan binatang al-hamir ini kebiasaannya berat. Dan dia tak boleh buat apa. Dia tak sama dengan kuda. Kita pun tahu hal-hal yang ni. Kuda ni dia cerdik. Kalau orang tak kenal pun nak tunggang atas belakang dia ni pun tak boleh. And baik, jadi Al-Quran buat perbandingan biasanya dengan Al-Hamir ataupun Al-Himar. Selalu kita akan berjumpa pada 5 tempat ini, pada tempat-tempat yang tak baik. Baik, yang pertama kita ambil pada surah Al-Jum'ah. Tuhan kata, Masalul lazina hummilu at-taurata summa lam yahmiluha kamassalil himar yahmilu asfara. Bi'sa masalul qawmi allazina kazzabu bi ayatillah. Wallahu la yahdil qawmaz zalimin. Diumpamakan orang-orang Yahudi yang mereka tanggung kitab Taurat. Tanggung kitab Taurat ni maksudnya kitab Taurat yang ada pada diri mereka diperwajibkan untuk mereka beramal apa yang ada dalam isi kandungan kitab Taurat. Oleh kerana isi kandungan yang ada dalam kitab Taurat hasilnya wahyu daripada Allah, maknanya larangan daripada Allah, arahan daripada Allah. Itu asalnya, sebab ia adalah kitab munazzal yang diturunkan, yang dibawakan oleh wahyu oleh Jibril alaihi salam kepada Nabi. Maka kitab itu adalah dianggapkan hukum hakam daripada Allah. Tetapi oleh kerana orang Yahudi ketepikan dan abaikan hukum hakam yang ada dalam kitab Taurat, Tuhan memperumpamakan hal itu. Seumpama kamasalil himari yahmilu asfaran. Diumpamakan seumpama binatang himar, galdai, yahmilu asfaran. Di belakang dia tunggangan, dimuat di atas belakang dia ni kitab. Sebab di zaman dahulu dijadikan orang panggil barang-barang berat, pengangkutan berat dan sebagainya, galdai lah. Kan? Jadi maknanya tanggung kitab tu, macam-macam kitab.
nak bawa kat sana kat sini, tetapi dia tak tahu galdai tadi apa yang ada atas belakang dia. Itu Tuhan buat perbandingan sebegitu. Jadi bermaknanya nak menceritakan sebahagian orang Yahudi yang tak beriman dengan kitab Taurat, yang tak percaya dengan kitab Taurat, seumpama galdai. Bermaknanya galdai di sini huduh dan tak cerdik, dan tak tahu apa. Orang yang seumpama al-Yahud yang tak memahami kitab Taurat, seumpama tu Quran cerita, bi'sa masalul qaumil ladzina kazzabu bi ayatillah. Ini baru kait dengan umat Nabi SAW, iaitu mereka yang mendustakan dengan tanda-tanda kebesaran Allah. Kazzabu bi ayatillah ni tanda-tanda kewujudan Tuhan. Tanda-tanda kewujudan Tuhan tu banyaklah. Diri galdai tu pun dah tanda kewujudan Tuhan. Wallahu la yahdil qaumal zalimin. Tuhan tak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Baik. Satu ketika Nabi SAW nak marah sangat kepada orang yang bercakap semasa imam membaca khutbah Jumaat. Hadis daripada Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW kata, "Man takallama yawmal jum'ah wal imamu yakhutub fahuwa kamasalil himari yahmilu astara. Wallazi yaqulu lahu ansit laysa lahu jum'ah." Hadis ini riwayat Imam Ahmad. Nak cerita Al-Quran buat perbandingan dengan binatang tadi, al-himar tadi, pada tempat yang sebegitu rupa kejinya. Samanya juga Nabi SAW marah kepada orang yang bercakap semasa khatib membaca khutbah pada hari Jumaat. Yang ni masalah fiqah yang ni banyak sekarang mereka rasa macam biasa. Waktu khatib membaca khutbah pada hari Jumaat, kalau kita dah datang, tiba, ketepikan segala-galanya. Handphone ke tepi, tangan kalau habis-habis nak bergerak, mulut nak bergerak, berzikir ataupun berselawat. Kalau bersimbang pada ketika tu, Nabi kata apa? Kamasalil himar. Orang tu seumpama galdai, yahmilu asfaran. Dia tanggung buku atas belakang dia, tapi dia tak tahu. Dalam bab fiqah, sembahyang Jumaat 2 rakaat digantikan 2 rakaat lagi dengan khutbah Jumaat. Jadi sesiapa yang datang semasa khatib membaca khutbah, tidak kiralah khutbah tu tajuk apa pun, khatib yang membaca siapa pun tak kira, asalkan ia adalah khutbah Jumaat. Khatib baca tajuk apa pun tak kira lah. Hal apa, nyamak denggi ke, tak kira. Yang penting khatib membaca khutbah. Khatib itu pun tak kira siapa dia, asalkan dia tengah membaca khutbah. Pada ketika itu wajibul insat. Dalam bab fiqah wajib dengar. Wajib dengar sebahagian daripada sembahyang Jumaat. Tapi sekarang, yang moden sekarang ni pula, dia semak khutbah yang khatib duk baca tu. Sebab sekarang ni dalam handphone ni dia boleh teks khutbah tu dia masuk. Ada sebahagiannya dia semak, dia tengok. Itu pun tak kena. Sebab itu orang panggil baca. Nabi suruh dengar. Listima' wal qira'atu syai'ani mutaghayyiran. Dengar dan baca dua perkataan yang berbeza. Dengar. Kalau sekiranya ada di skrin, di TV depan ni, pamerkan isi kandungan khutbah, kita pun dah baca yang tu, khatib dah baca, tapi kita dah baca yang tu, itu pun tak kena. Sebab yang diarahkan supaya dengar. Setengah mazhab dia buat perbandingan umpama kita sembahyang fardu. Pada rakaat yang pertama dan yang kedua, pada sembahyang jahri, sembahyang subuh, sembahyang maghrib, sembahyang isya. فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا
Imam tengah baca Fatihah, kita wajib dengar. Waladdallin, amin, baru kita sambung dan baca Fatihah. Jadi wajib mendengar khutbah, satu kewajipan yang Nabi marah sekiranya orang ni bercakap man takallama famasaluhu kamasalil himar. Nak cerita kata marahnya Nabi kepada perbuatan itu, kepada sikap itu, umpama binatang ni. Maknanya dalam hadis pun samanya juga, jenis binatang al-himar ni orang buat perbandingan dengan dia ni pada tempat yang tak baik. Faham tu? Kalau kita baca Al-Quran berjumpa dengan al-bighal, ataupun kuda dan sebagainya, dan binatang-binatang yang lain ni, kebanyakannya penceritaan dia berkenaan dengan benda-benda yang halal, haram, boleh makan, tak boleh dimakan. Tapi al-himar ini dalam Al-Quranul Karim, kedudukan dia ni disifatkan pada tempat yang tak baik. Jadi dengan sebab itu, kita kata bagi orang yang wajib datang Jumaat, pada ketika khutbah wajib dengar al-insat. Bagi mereka yang tak wajib Jumaat, umpama perempuan, kanak-kanak, ataupun orang musafir, ataupun orang uzur, mereka ni tak wajib Jumaat. Sekiranya mereka hadirnya juga Jumaat, wajibnya juga pada ketika tu, walaupun asalnya tak wajib hadir, oleh kerana keuzuran, kerana perempuan, kerana kanak-kanak, kerana musafir, tak wajib Jumaat. Maknanya tak wajib bagi dia melaksanakan fardu Jumaat. Tetapi sekiranya dia buatnya juga Jumaat, sah. Perempuan buat Jumaat, sah. Kanak-kanak buat Jumaat, sah. Orang yang uzur buat Jumaat, sah. Orang yang musafir buat Jumaat tu sah. Asalnya tak wajib. Tibanya dia hadir Jumaat pada ketika itu, yang wajibnya apa? Ditekan pada masalah wajibul insat. Di situ jadi wajib pun. Asal hudurnya tak wajib. Tiba-tibanya mai kat sini dia nak kata apa? Aku dah kata wajib Jumaat. Maka aku tak nak dengar pun tak apa, ataupun aku nak buat main-main pun tak apa, sebab asal aku ni orang musafir. Contoh. Tidak. Ketika itunya wajibnya juga dengar khutbatu al-Jum'ah. Jadi sebab tu Nabi pun sallallahu alaihi wasallam dia kata fahuwa kamasalil himar yahmilu asfara. Satu, dalam Al-Quranul Karim berkenaan dengan apa panggil al-himar. Yang kedua ni dalam panggil surah Luqman ayat yang ke-19. Tuhan kata apa berkenaan dengan panggil pesanan Luqman kepada anak dia, waqsid fi mashyika waghdud min sautik inna ankara al-aswati la sautul hamir. Himar, hamir ni jamak. Baik. Jadi maknanya sifat yang kedua yang ada pada binatang al-himar ini ialah benda yang kejinya juga yang tak ada pada binatang lain, yang dibuatkan perumpamaan itu. Di antaranya Tuhan kata kepada Luqman wasiat kepada anak dia melalui Al-Quranul Karim, waqsid fi masyik, wahai anak, perlahanlah dalam perjalanan engkau. Maknanya kalau berjalan ni, janganlah menunjukkan berjalan seperti mana berjalan tu menunjukkan kata berlari-lari. Baik, ulama mengambilkan pesanan ini, kita nak ke masjid. Kita nak ke masjid, kita dah dengar imam dalam keadaan membaca Fatihah ataupun dah nak habis Fatihah tengah dalam bacaan surah. Jangan berlari. Jangan berlari. Sebab kita duduk kat luar, kita dengar imam dah nak bimbang, takut dia rukuk, takut luputkan rakaat tadi. Maka kita cepat nak lari. Jangan. Biar. Kita perlahan. Di mana kita sempat, di situlah kita ikut. Di mana kita kurang, di situlah kita tambah. Kata Nabi SAW. Jangan berlari. Waqsid fi masyik. Waghdud min sautik. Suara jangan terlalu kuat. Sebab apa? Suara yang kuat ini, inna ankaral aswati la sautul hamir. Suara yang paling tinggi, yang keji suaranya ialah suara galdai.
Tuhan tak kata lembu, kan? Tuhan tak kata kijang, Tuhan tak kata tu. Tapi hamir ni suara dia menjadikan suara yang tak baiknya juga berbanding dengan binatang-binatang lain. Baik, sebab tu dalam agama, dalam ibadat, dia tak suka dalam ibadat ni tinggi suara. Ataupun kalau kita hari ni sembahyang tarawih, selawat kepada Nabi pada setiap 2 rakaat. Selawat biar elok-elok. Bukan selawat untuk lepaskan geram, tidak. Bukan selawat untuk nak memberikan hilang mengatuk, tidak. Itu tak kena. Kalau nak selawat, selawat biar jadi elok. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. And cukup. Dah nak selawat sangat. Dia pada asalnya tak ada pun selawat tu. Tu pun dah dibincang panjang para ulama. Tapi kita nak selawatnya juga. Baik, dibenarkan kamu nak selawat. Baik kalau kamu nak selawat. Tapi jaga. Asal tak ada. Tapi kamu nak adakan. Baik, kamu nak adakan di sini. Jaga. Apa maksud jaga? Selawat biar jadi sebaik-baiknya. Kalaulah Nabi ada sebelah kamu, adakah kamu nak setinggi suara sebegitu? And adakah kamu nak tinggi suara sebegitu sekiranya Rasulullah SAW ada sebelah? Tidak. And tapi orang tak dengar lah sebelah kalau aku selawat perlahan. Bukan nak biar orang dengar. Selawat itu nak dikirakan sebahagian daripada pahala. Bukan ia sebahagian daripada kesilapan dan jadinya dosa. Tidak. And orang yang angkat tinggi suara di depan Nabi, Al-Quran kata apa? And orang yang angkat tinggi suara di depan Nabi, itu pun Quran kata benda yang tak baik. Hidup Nabi dengan mati Nabi hukum sama. Bukan bermakna katanya, di zaman Nabi ni, apabila Nabi hidup tinggi suara di depan dia tak boleh, dia mati okey kok selawat tinggi-tinggi. Tidak. Apatah lagi kita dalam sidang beribadat. Waghdud min sautik. Para ulama mengatakan perlahan dalam suara ni, urusan ibadat kebanyakannya begitu. Baca Quran. Kalau kita mengganggu orang lain pun tak boleh. Tinggi suara kuat mengganggukan orang lain. Orang sebelah tengah berzikir, kita baca Quran. Tapi bacaan kita mengganggu dia pun tak boleh. Amal jama'i. Orang panggil amalul jama'i muqaddamun ala amalil fardi. Dalam bab fiqhul awlawiyat, kalaulah sekiranya sekumpulan, maka kita diutamakan kalau berbanding dengan secara peribadi kita. Dan kalau kita buat peribadi kita secara perseorangan, tiba-tibanya mengganggukan orang lain. Tapi sekarang ni kita kata yang jama'i, contoh kita kata yang jama'i sekarang ni kuliah. Ini yang ramai. Tiba-tibanya ada orang duk baca Quran di belakang. Dia kata, ustaz, perlahanlah sedikit kuliah tu. Kami nak baca Quran. Tiba-tibanya dia 2 orang je. And siapa yang diutamakan pada ketika itu? Kitalah yang diutamakan pada ketika itu untuk kuatkan suara. Sebab kita adalah yang ramai. Dia yang membaca Quran hanya 2 orang sahaja. Akan tetapi kalaulah kuliah itu 2 orang, yang membaca Al-Quran itu 80 orang. And tiba-tibanya tak bolehlah kuliah tadi guna pembesar suara. Sebab yang membaca Al-Quran itu sudah cukup 80 orang. Yang kuliah ni hanya 2 orang. Baik engkau duduk celah-celah tepi bilik jenazah tu, baca Quran, mengajar kat situ. Yang lain, biar mereka membaca Al-Quran secara kuat dan sebagainya. Itu orang panggil dalam babul fiqh. Pada asalnya, ayat ini nak menceritakan kata seorang anak itu tak boleh tinggi suara kepada ayah dia dan ibu dia. Waghdud min sautik. Sebab apa? Wahai anak, inna ankaral aswati, kalau kamu tinggi suara kepada ayah dan ibu, kamu kena tengok suara yang paling kejinya sautul hamir. Lau sautul hamir. Maknanya Al-Quranul Karim mengkhususkan ta'yin, letakkan al-himar. Sebab tu kita kata Al-Quranul Karim banyak ilmunya. Ada seorang alim di Arab Saudi, orang tanya dia,
berapa lama engkau tak baca buku? Dia kata, dalam 4 tahun dah aku tak baca buku. Orang tu kata, 4 tahun engkau tak baca buku, tapi min aina laka hadha? Dari mana ilmu yang engkau keluarkan satu persatu yang aku tanya ni? Dia kata, 4 tahun aku tak baca buku, tapi aku membaca Al-Quranul Karim serta aku mencari maksud-maksud yang dalam Al-Quranul Karim sehingga aku ni boleh memberikan menambahkan ilmu lagi lebih banyak. Nak menceritakan kata Al-Quranul Karim bahrun la sahilalah. Al-Quran ini satu laut yang tidak ada tebing baginya. Bagi sesiapa yang makin mendalami membacanya, itu ia akan mendapatkan kelebihan. Sebab tu kata Nabi SAW, Nabi kata apa? Iza sami'tum siyahad dikati. Kalau kamu dengar suara ayam berkukuk pagi. Waktu pagi itu kan ayam tu. Kan? Fas'alullaha min fadlih. Mintalah daripada Allah, daripada limpah kurnianya. Maknanya semasa ayam tu, kan? Suara ayam yang kita dengar tu tak kiralah waktu mana, tapi Nabi sebut waktu pagi. Biasanya ayam tu waktu pagi. Kamu katalah, apa saja yang kamu nak minta. Sebab apa? Sebab ia adalah yang baik. Tapi Tuhan kata dalam Al-Quran tadi, inna ankaral aswati la sawtul hamir. Sehingga Nabi kata apa? Wa iza sami'tum nahiqal hamir. Bila kamu dengar suara galdai ni, fata'awazu billahi minasyaitan. Fa'innaha ra'at syaitanan. Kamu berlindunglah daripada syaitan semasa dengar suara galdai ni. Sebab apa? Sebab dia pada ketika itu melihat syaitan. Kalau kita bahas hadis ni panjang lebarnya pula. Memang binatang boleh melihat syaitan, manusia tak boleh melihat. Maka di antara binatang yang paling banyak boleh melihat syaitannya galdai. Kan? Suara galdai itu ketika itu dia nampaknya syaitan. Maknanya Al-Quranul Karim meletakkan galdai pada sifat suara dia pun tak baik. Jadi bermaknanya tak baik suara dia pun sehingga Nabi SAW meletakkan laginya penjelasan kepada kita ketika itu dia melihatnya rupa syaitan. Jadi maknanya Al-Quranul Karim yang kita melihat di sini, apabila dia sebut satu-satu perkataan pun cukup apabila kita memahaminya dan kita mendalaminya. Yang ketiga dalam surah An-Nahl, Tuhan kata wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinah wa yakhluqu ma la ta'lamun. Surah An-Nahl ayat yang ke-8. Wal khayl, kuda. Wal bighal, bagal ni Arab panggil benih yang dikacuk di antara kuda dengan galdai. Jadi bagal. Wal hamir, hamir tadi, galdai tadi lah. Litarkabuha, penciptaan Allah. Kuda, bighal, hamir. Tujuannya litarkabuha, supaya dijadikan binatang tunggangan kamu. Wazinah, dan ia adalah perhiasan. Jadi di zaman tu di zaman Nabi dan di zaman Arab 1400 sebelum kita ni, kenderaan yang membawa mereka ialah kuda, bagal, galdai, unta. Itu di antaranya. Kan? Yang ni sebab tu Al-Quranul Karim dia guna benda ni Mu'jizatul Quranul Karim. Orang zaman dahulu dia tak akan berfikir tu macam mana akan datang, akan menjadi kenderaan-kenderaan kita ni lebih canggih. Dia tak ada lagi. Dalam akal dia tu tak adanya lagi. Basikal, dalam akal dia tak wujudnya lagi. Orang Arab zaman tu nak berfikir basikal tu dia tak adanya lagi. Motor lagilah tak ada. Kereta lagilah tak ada. Ya, nampak orang tu? Lagilah tak ada tu. Kapal terbang lagilah tak wujud dalam akal dia. Sebab fitratullah, Tuhan ciptakan akal pada zaman tu sesuai dengan fitrah manusia pada ketika tu. Nak kata dia dah terbayan untuk kereta
kapal terbang, dia belum nanya lagi. Sebab tu Tuhan kata apa? Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Tuhan akan buatnya benda yang kamu tak tahu. Sehingga jadinya sekarang kapal terbang, kereta, basikal. Kan? Jadi tu, jadi ni. Asal yang orang zaman tu tak tahu pun hal yang sebegini. Ini orang panggil Al-Quran salihatun li kulli zamanin wa makanin. Quran, cerita dia, percakapan dia sesuai bagi setiap zaman dan tempat dan keadaan. Keseluruhannya boleh terima. Kalau kita kata apa, buku yang kita tulis, contohlah kita kata tulis satu buku. Kadang-kalanya kanak-kanak tak sesuai baca sebab dia tak faham. Orang yang orang panggil apa, lapisan yang belajar akademik tinggi sedikit, dia boleh faham. Buku kita, contoh buku kita yang kita tulis tu. Dia ada orang-orang yang tertentu sahaja yang boleh memahami dan ada orang yang tertentu yang tidak boleh memahami. Sebab apa? Sebab malakat tu, kelebihan yang Tuhan berikan kepada kita ni untuk buat sesuatu ni, dia tak boleh meliputi habis dalam percakapan kita. Sedangkan fitrah manusia bukannya sama. Sebab tu Nabi kata khatibun nasa biqadri uqulihim. Kau bercakap, biar ikut orang panggil pemikiran. Kalau budak ni jangan bercakap tinggi sangat sebab dia tak faham. Biqadri uqulihim. Jadi di sini Al-Quranul Karim, kalau dia cerita kepada manusia pada ketika itu, sayati zamanun contoh. Akan tiba masanya, benda-benda yang akan berlakunya, orang boleh terbang atas udara dan sebagainya. Jadi manusia pada ketika itu akan mengatakan Quran ini bukan kalamullah. Quran ini adalah min ikhtira'atil bashari, daripada rekaan manusia. Sebab apa? Sebab duk cerita benda yang akal kami tak nampak. Tetapi oleh kerana Al-Quran itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Khaliq, Tuhan yang menciptakan manusia, maka dia mengetahui manusia tu lebih daripada manusia tu mengetahui hal diri dia sendiri. Maka Quran kata wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun. Tuhan akan buat benda yang kamu tak tahu. Melalui siapa? Melalui manusia lah. Berfikir, buat tu, buat ni, alat tu, alat ni. Kita pun tak tahu. Anak cucu kita lagi akan datang ni, kenderaan dia apa benda pun kita tak tahu lagi ni. Kemungkinan lagi lebih canggih daripada yang kita hari ni. Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Baik. Asyahid yang kita nak pada ayat ini Al-Hamir. Perkataan Al-Hamir ini nak cerita katanya dia menjadi masalah. Apa arah tu? Bukan Quran nak buat masalah, tidak. Tapi nak cerita oleh kerana bentuk khilqah kejadian dia ni dah menjadi tak baik daripada setiap sudut. Tiba-tibanya apabila dia duduk pada ayat ni sekali dengan al-khayla wal-bighala wal-hamir. Sekali dengan kuda, sekali dengan bighal, sekali dengan al-hamir. Orang yang mengatakan kuda dagingnya haram, tak boleh dimakan. Ni dalam bab fiqh dalam. Apabila ditanya berkenaan dengan mengatakan bahawasanya apa hukum makan kuda, sebab asalnya dia khilaf makan kuda ni. Daging kuda tu lah. Ada yang mengatakan harus, halal dimakan. Ada yang mengatakan tak boleh. Bagi mereka yang mengatakan tak boleh dimakankan daging kuda, di antara alasannya selain daripada hadis-hadis yang lain dan ayat-ayat yang lain, dia kata sebab digading dimasukkan al-hamir ini
dimasukkan al-khail, kuda ni, daging kuda ni, sekali dengan ayat yang ada padanya al-hamir, galdai. Maka galdai sudah tentu hukumnya tak boleh dimakan. Tiba-tibanya apabila al-khail itu ada pada ayat itu sekali dengan al-hamir, menunjukkan mengata hukumnya memang haram, tak boleh dimakan. Seperti mana fatwa Ibn Abbas, mazhab Imam Malik dan mazhab Abu Hanifah. Selain daripada dalil-dalil yang lain, mereka istinbat mengatakan memasukkan al-hamir sekali dengan al-khayla wal-bighal, adanya al-hamir sebab menjadikan al-khayl itu hukumnya dagingnya haramnya juga. Maknanya nak cerita kata binatang ni jenis binatang ni susah. Dia duduk di mana pun jadi tak baik. Kalau suara dia memang dah jelas dah tak baik, Ram. Dan sifat dia pun memang tak baik. Tiba-tibanya apabila dia duduk sekali dengan yang lain pun, yang lain pula jadi berjangkit. Sebahagian orang mengatakan al-hamir ni nasib dia ni, himar nasib dia ni, sehingga begitu. Tapi ingat, ini Al-Quran membuatkan contoh dalam Al-Quran sehingga Tuhan kata apa? Contoh itu lilladzina la ya'lamun. Bagi mereka yang tak tahu. Supaya dia tu tak tahu. Perbuatan contoh itu, perbandingan itu. Tetapi ingat, jangan kita meletakkan setiap orang ataupun kita panggilkan orang itu dengan nama-nama yang disandarkan oleh Al-Quranul Karim. Sebab ia adalah satu kesilapan dan kesalahan. Kita nak kata ke dia, kau ni binatang lah, kau ni khinzir lah, engkau ni kalbun kah? Tak boleh. Haramun haram. Tetap haram sebab ia bukannya binatang pada asalnya. Ia adalah manusia seperti engkau. Tetapi Al-Quran membuat perbandingan kamathali, seumpama. Pada sudut, bukan keseluruhan, bukan pada bentuk rupa. Tidak. Bukan bentuk rupa, pada sifat. Sifatnya pula, tengoklah, dalam sebanyak-banyak binatang dalam Al-Quranul Karim, kenapa dipilih al-himar pada sifat yang tak baik? Sebab diri al-himar banyak sifat yang tak baik. Nampak dah tu? Baik. Satu lagi, saya nak ambil sampai 5 pun rasa dah panjang ni, kan? Satu lagi Tuhan kata dalam Al-Quranul Karim, فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ. Suratul Muddassir ayat yang ke-50. Jadi orang musyrikin ni dia lari daripada kebenaran. Lari daripada kebenaran ni, lari sungguh. Kalau boleh tak nak dengar. Kan? Orang musyrikin ni lah. Orang musyrikin di zaman Nabi ni. Kan? Quran dia cerita. Dia lari daripada kebenaran Nabi ni, lari sungguh. Kalau bolehnya, takut benda tu orang panggil jadi macam penyakit menjangkit pada diri mereka. Lari, takut. Tapi Tuhan buat perbandingan orang musyrikin ni lari daripada Nabi, lari daripada kebenaran, lari daripada Al-Quranul Karim. Ka'annahum humurum mustanfiratun. Seumpama galdai yang lari, farrat min qaswaratin, lari daripada harimau. Sebab ada yang bertafsirkan qaswarah dengan maknanya as-siba', dengan makna al-asad. Yaqsu ghairahu min as-siba'i wa yuqhiruha. Ulama tafsir kata sebab al-qaswarah ni harimau, dengan sebab dia boleh mengalah binatang-binatang buas yang lain. Jadi maknanya galdai ni yang duduk kat tengah-tengah padang pasir ni, nampaknya terlibat seekor harimau, lari. Kan? Lari, takut.
penakutnya harimau tadi, galdai tadi, farrat min qaswaratin, lari daripada kekejaman, kekuatan harimau tadi. Lari. Maknanya sifat penakut dan takutnya galdai ni daripada harimau, takut dia ni dijadikan bahan makanan. Tuhan buat perbandingan umpama orang musyriki Makkah ni yang takut kepada kebenaran. Nak dengar baca Quran, orang baca Quran, tak boleh lari. Sebab apa? Takut Quran itu memberikan satu benda yang mengubahkan hidup dia. La ilaha illallah. Takut mengubahkan kedudukan dia. Kebenaran itu mereka takut. Yang kita naknya pada ayat ini, kalau kita bincang panjang lebar, tapi biar kita faham. Al-Quranul Karim apabila dia buat perbandingan, satu je hari ni kita ambil perkataan Al-Himar. And maknanya Al-Quran buat tamsil dengan dia pada tempat-tempat yang menyebabkan keseluruhannya tak jadi baik. Oleh kerana itu, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bulan Ramadanul Karim, syahrul Quran, wa syahrul rahmati, wa syahrul barakah, jadikanlah Al-Quranul Karim itu adalah sebaik-baik pahala untuk kita. Dan adanya ibadat yang lain, tapi apa salahnya kalau Al-Quran itu yang paling senang untuk kita pungutkan pahala. And kalau orang cerita kepada kita, berniaga macam-macam boleh buat duit. Menega ni pun boleh, menega ni pun boleh, menega ni pun boleh. Tapi yang paling untungnya buat kerja ni. Contoh, kita kata jual benda ni. And buka kedai, ada barang ni. And yang tertentu yang orang memerlukan dan masyarakat perlukan untuk nak guna. And maka kita buat perniagaan tu hasil daripada jenis makanan yang orang tak boleh lari, pasti kena makan. Contoh, untung dia berlipat ganda. Apa salahnya? Kenapa kita nak cari penat buat kerja yang lain yang tak beruntung? Kerana yang ni dah cukup untung. Maka dalam bulan Ramadanul Karim, tidak ada benda yang paling untungnya selain daripada Al-Quranul Karim. Maka tak salah kita nak buat ibadat-ibadat yang lain, tapi salahnya kalau kita ketepikan Al-Quranul Karim. Sekadar ni saja, walaupun kita sebut 5 tapi kita baca 4, bimbang takut masa itu mengganggukan untuk kita nak buatkan ibadat yang lain. Aqulu qawli hadza wa fawwidhu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa ilman nafi'a. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa hayata sudurina ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.